Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu Surita binti Ghazali dari SMK Penanti Seberang Perai Tengah Pulau Pinang akan berkongsi dengan pelajar sekalian tips bagaimana menjawab soalan ketaksamaan linear. Topik ketaksamaan linear ini biasanya diuji dalam kertas 2 SPM bahagian A dengan peruntukan markah sebanyak 3 markah. Cikgu tunjuk dulu sepintas lalu bentuk-bentuk soalan yang biasa ditanya untuk topik ini. Baiklah, ini adalah soalan SPM sebenar. Kebiasaannya kamu akan diminta melorek rantau yang memuaskan beberapa ketaksamaan yang diberi. Soalan yang straightforward dan agak mudah. Ini pula soalan SPM tahun berikutnya. Masih mengekalkan format yang sama, sekali pandang nampak macam soalan garis lurus kan? Okey, jangan tersilap ya pelajar, baca soalan betul-betul. Okey, tengok yang ini pula. Agak berlainan, tapi masih lagi mudah. Kamu diminta untuk menentukan sama ada suatu titik yang diberi terletak betul-betul di atas garis lurus dalam rantau sebelah atas ataupun dalam rantau sebelah bawah garis lurus. Okey, macam mana pula dengan yang ini? Soalan terkini yang cikgu sengaja zoom dari SPM ulangan tahun 2020. Agak kebat, kamu siap-siap diberi rantau belorek dan diminta menyenaraikan semua ketaksamaan yang terlibat. Okey, macam mana nak buat? Nanti cikgu akan tunjukkan, okey? Sebenarnya tak susah ya pelajar untuk kuasai topik ketaksamaan linear ini. Cikgu kongsikan dulu nota dan tips. Ada 2 perkara penting yang kamu mesti hadam betul-betul. Okay, yang pertama, jenis garisan yang kita hendak gunakan. Ia bergantung kepada jenis ketaksamaan yang diberi. Kalau simbol ketaksamaan yang diberi ialah lebih besar atau sama dengan, ataupun lebih kecil daripada atau sama dengan, kita gunakan garis padu ataupun garis penuh. Okey, ini adalah contoh-contoh garis padu. Kalau simbol ketaksamaan yang diberi ialah lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada, kita gunakan garis sempang ataupun garis putus-putus. Okey, ini adalah contoh garis putus-putus. Okey, macam tak ada beza pun kan? Bila nak guna garis penuh, bila nak guna garis putus-putus. Okey, cikgu bagi satu tips macam mana cara nak ingat. Cuba perhatikan simbol ketaksamaan. Sekali pandang kita nampak macam pangkat dalam kadet badan beruniform. Okey, ini adalah contoh untuk unit KRS. Lance Corporal, Corporal, Sergeant. Okey, perhatikan. Semakin berpangkat, semakin bertambah dia punya jalur. Okey, jadi kalau kamu nampak ketaksamaan dengan tanda sama dengan, tak kira lah lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, bayangkan dia seolah-olah berpangkat. Kalau berpangkat, padu. Kita gunakan garis padu. Okey, ingat ya. Okey, perkara kedua yang kamu kena hadam betul-betul ialah rantau berlorek. Rantau mana yang kita nak lorek? Ia bergantung kepada jenis ketaksamaan yang diberi juga. Jika ketaksamaan yang diberi itu dia gunakan simbol lebih besar daripada atau sama dengan, ataupun lebih besar daripada sahaja, kita lorek rantau sebelah atas ataupun rantau sebelah kanan. Okey, kalau ketaksamaan yang diberi itu lebih kecil daripada ataupun lebih kecil daripada dan sama dengan, kita lorekkan rantau sebelah bawah ataupun sebelah kiri garis lurus. Okey, sebelum kita lorek, okey, macam mana nak cam? Mana satu yang besar, yang mana satu yang kecil? Okey, cikgu bagi satu tips.
kamu letakkan satu garis sebelah kiri simbol ketaksamaan tadi. Okey, cuba perhatikan. Okey, cikgu ulang ya. Kita letak satu garis sebelah kiri simbol ketaksamaan. Perhatikan ketaksamaan dalam kotak biru akan nampak seperti huruf B. B maksudnya besar. Ketaksamaan dalam kotak hijau nampak macam huruf K. K kecil ataupun kurang daripada. Okey. Kalau besar, kita lorekkan sebelah atas. Okey, cuba tengok cikgu lorek secara cepat. Semua tu kawasan sebelah atas garis lurus lah. Okey, kalau garis lurus yang berada dalam kedudukan tegak, kita lorekkan sebelah kanan. Okey, sama juga. Kalau kurang daripada, kita lorekkan sebelah kiri ataupun sebelah bawah garis lurus. Okey. Boleh? Okey, sekarang mari kita praktis menjawab soalan SPM. Okey, ini adalah soalan sebenar kertas Jun tahun 2016. Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan Y lebih besar daripada atau sama dengan negatif X tambah 8, Y lebih besar atau sama dengan X, dan Y lebih kecil daripada 6. Okey, langkah yang pertama, kita semak dulu garis lurus yang mewakili setiap ketaksamaan. Okey, ketaksamaan yang pertama, mana dia punya garis lurus dia? Cikgu sengaja warnakan dengan warna yang berbeza-beza supaya kamu dapat cam dengan lebih mudah lah. Okey, ketaksamaan yang kedua, okey, garis lurusnya Y sama dengan X. Okey, ketaksamaan yang ketiga, Y kurang daripada 6. Mana garis lurus? Tak diberi kan? Okey, garis lurus Y sama dengan tak diberi. Kita tengok betul-betul. Y sama dengan 6. Y 6. Maksudnya garis lurus yang kita nak lukis ialah garis lurus yang memotong paksi Y pada titik 6. Okey, paksi Y berada dalam kedudukan tegak. Contoh ni paksi Y berada dalam kedudukan tegak. Okey, garis lurus yang kita nak lukis mesti memotong. Kalau memotong, dia datang sama ada daripada kiri ataupun kanan, potong. Okey, potong paksi Y pada titik 6. Okey, tengok cikgu buat. Dia potong pada titik 6 tu dah betul, tapi berpangkat ataupun tak? Nak guna padu ke penuh? Padu ataupun putus-putus? Okey, cek ketaksamaan dia tak ada pangkat kat sini kan. Jadi garis yang kita patut buat ialah garis putus-putus. Okey, cuba perhatikan ketiga-tiga garis lurus yang ada pada satah tadi telah membahagi satah kates kita kepada beberapa rantau. Okey, cikgu sengaja warnakan supaya kamu nampak, mudah nak bayangkan. Tapi kamu janganlah pula pergi warnakan setiap rantau tu. Okey, ini cuma nak bantu kamu supaya lebih mudah faham. Okey, kita tengok syarat yang pertama dulu. Y lebih besar atau sama dengan X tambah 8. Negatif X tambah 8. Garis lurus yang cikgu warnakan dengan merah. Okey, simbol ketaksamaan yang diberi ialah lebih besar daripada atau sama dengan. Maksudnya, kawasan yang kita perlukan ialah kawasan di sebelah atas garis lurus. Okey, kita cek rantau tu setiap satu. Okey, tengok cikgu tandakan tik pada semua rantau yang memenuhi syarat yang pertama ni, sebelah atas. Sebelah bawah tu jangan kacau apa. Okey, kemudian kita tengok ada 4 rantau yang memenuhi ketaksamaan yang pertama. Syarat yang kedua, bandingkan dengan garis lurus skala biru tu. Okey, simbol ketaksamaan yang diberi ialah lebih besar daripada atau sama dengan. Maksudnya kita perlukan rantau sebelah atas garis lurus. Okey, cek satu-satu. Okey, rantau yang pertama betul memenuhi, dia berada di sebelah atas. Okey, yang ni sebelah atas betul. Okey, yang ni sebelah bawah
Salah lah kan, kita nak yang atas. Okey, jadi kita buang. Satu lagi. Okey, yang ni pun di sebelah bawah garis lurus. Kita tak mau, jadi buang. Yang tinggal cuma 2 pilihan jawapan. 2 pilihan jawapan. Yang mana satu betul, kita tengok syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga kita bandingkan dengan garis lurus putus-putus tadi yang warna hijau tu. Simbol ketaksamaannya adalah lebih kecil daripada, kurang daripada. Maksudnya kita perlukan rantai yang sebelah bawah. Okey, yang ni atas kan, sebelah atas kita tak mau, jadi kita buang. Okey, yang tinggal ni lah jawapannya. Jadi kamu perlulah lorek rantau yang betul tu dengan kawasan yang berlorek. Lorek elok-elok, jangan sampai terkeluar kawasan lah. Kalau kamu perhatikan, segitiga yang terbentuk tu disempadani oleh sisi-sisi yang berlainan warna. Satu merah, satu biru, satu hijau. Okey. Seterusnya kita cuba jawab soalan SPM Jun 2017 pula. Okey, tentukan sama ada titik 3 negatif 2 memuaskan Y sama dengan 1/3 X tambah 7, Y kurang daripada 1/3 X tambah 7 ataupun Y lebih besar daripada 1/3 X tambah 7. Okey, dalam bahasa mudah, soalan ni sebenarnya meminta kamu tentu sahkan sama ada titik 3 negatif 2 ni bila kita plot di atas satu kates, adakah dia terletak betul-betul atas garis lurus, atas garis lurus Y sama dengan 1/3 X tambah 7, ataupun adakah ia berada di sebelah rantau atas garis lurus ataupun dalam rantau sebelah bawah garis lurus. Okey. Tetapi memandangkan markah yang diperuntukkan hanyalah satu markah saja, maksudnya ada cara yang lebih senang untuk kita tentukan tanpa perlu memplot titik atas satu kates. Okey, macam mana? Okey, baiklah. Kamu asingkan dulu persamaan garis lurus yang diberi tadi, Y 1/3 X tambah 7 kepada dua belah. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okey, jangan tulis lagi tanda di tengah-tengah tu sebab kita masih belum tahu lagi sama ada kiri sama dengan kanan ataupun tidak. Okey, kita buatkan gantian. Buat gantian, gunakan titik X, titik 3 negatif 2 tadi. Okey, perhatikan 3 tu mewakili koordinat X dan negatif 2 mewakili koordinat Y. Okey, kamu gantikan negatif 2 sebelah kiri, sebelah kanan 1/3 darab X, gantikan dengan 3 tambah 7. Okey, selesaikan. Kamu akan dapat jawapan dia sebelah kiri negatif 2, sebelah kanan 8. Okey, jawapan akhir. Cuba cek. Negatif 2, adakah negatif 2 ni lebih kecil daripada 8 ataupun negatif 2 lebih besar daripada 8? Okey, gunakan simbol yang betul lah. Okey, lebih kecil daripada 8. Jadi kesimpulan yang kamu boleh buat, titik 3 negatif 2 memuaskan Y kurang daripada 1/3 X tambah 7. Okey, sambungan daripada soalan tadi. Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih besar atau sama dengan X tolak 1, Y kurang daripada negatif 1/2 X tambah 2 dan X lebih besar atau sama dengan 0. Markah yang diperuntukkan ialah 2 markah sahaja. Okey, seperti biasa, langkah pertama, kita semak dulu garis lurus yang mewakili setiap kawasan, setiap ketaksamaan. Okey, okey, Y lebih besar daripada X tolak 1, mana garis lurus dia? Okey, warnakan merah supaya lebih jelas. Okey, ketaksamaan yang kedua, cikgu warnakan dengan warna biru garis lurusnya. Dan ketaksamaan yang ketiga, X lebih besar atau sama dengan 0. Mana garis lurus X sama dengan 0? Tak diberi kan? Tak ditulis pun kat situ mana satu X sama dengan 0. X 0, ingat X 0 maksudnya garis lurus yang kita hendak
mestilah memotong paksi X pada kosong. Okey, cek tengok mana paksi X. Okey, itu paksi X. Titik kosong. Okey, titik kosong adalah pada asalan. Garis lurus yang kita nak, okey, paksi X berada dalam kedudukan tegak macam ni. Bila kata potong, janganlah potong mai duduk sebelah macam tu. Kalau macam ni kita tak kata potong, kita kata tindih. Kalau potong daripada atas turun ke bawah ataupun bawah naik ke atas. Okey, potong macam ni. Okey, tengok cikgu tunjuk. Okey, garis lurus hijau nampak tak? Dia bertindih dengan paksi Y. Okey, itu adalah garis lurus X sama dengan kosong. Okey. Okey, ketiga-tiga garis lurus ni, cuba tengok. Bila kita dah lukis, dia membahagi rantau, membahagi satah kates kita kepada beberapa rantau lah. Banyak rantau cikgu nampak ni. Okey, jawapan yang kita perlukan, kawasan berlorek tu tak semestinya satu rantau saja tau. Dia mungkin melibatkan lebih daripada satu rantau. Mungkin merah dan hijau, mungkin merah dan kelabu, ataupun pink dan purple. Okey. Kita semak sebentar lagi. Okey, syarat yang pertama tu kita tengok Y lebih besar atau sama dengan X tolak 1. Simbol ketaksamaannya adalah lebih besar. Kalau lebih besar, kita perlukan rantau di sebelah atas. Okey, cek mana rantau sebelah atas. Okey, tandakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rantau sebelah atas. Okey, cek untuk syarat yang kedua pula. Garis lurus yang cikgu warnakan biru. Kita perlukan kawasan sebelah atas ke bawah tu. Okey, kalau ketaksamaan kurang daripada ataupun kecil daripada, kita perlu lorek kawasan sebelah bawah. Okey, cek satu-satu. Okey, yang ni bawah ke? Okey, betul bawah. Okey, yang ni bawah. Betul. Yang ni pun di bawah garis lurus juga. Okey, yang ni pun bawah, betul. Okey, macam mana pula dengan yang ni? Yang ni sebelah atas garis. Sebelah atas kita tak mau, jadi kita buang. Okey, satu lagi. Yang ni atas, tak mau juga. Jadi kita buang. Daripada 6 tadi dah tinggal 4 saja pilihan jawapan. Okey, sekarang kita cek syarat yang ketiga. Syarat ketiga, X mesti lebih besar daripada kosong. Kalau lebih besar daripada, kita perlukan kawasan sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey. Okey, yang ni betul kanan. Okey, rantau yang kedua ni pun betul sebelah kanan. Okey, yang ni sebelah kiri, jadi kita tak mau, kita buang. Okey, yang ni sebelah kiri. Salah juga, jadi kita buang. Okey. Kawasan yang tinggal, lorekkan betul-betul, jangan sampai terkeluar kawasan. Okey, mudah kan? Mudah? Ataupun sangat mudah? Okey. Yang terakhir, kita cuba jawab soalan sebenar SPM Jun tahun 2020. Soalan kali ini agak berlainan. Rantau berlorek telah pun diberi siap-siap. Kamu cuma perlu namakan sahaja ketaksamaan yang terlibat. Okey. Rajah 1 menunjukkan rantau berlorek yang memuaskan 3 ketaksamaan. Nyatakan semua ketaksamaan itu. Okey, kawasan berlorek yang diberi, kalau kita perhatikan, berbentuk segitiga. Ini bermakna ada 3 ketaksamaan yang terlibat. Kita semak setiap garis lurus yang menjadi sisi segitiga tu. Okey, garis lurus yang pertama. Okey, garis lurus yang pertama, salin dulu dengan pensil pun tak apa. Y sama dengan X tambah 7. Garis lurus yang kedua, Y sama dengan negatif 1/2X tolak 2. Dan garis lurus yang ketiga tak diberi. Tapi kita boleh agak lah kan. Garis lurus ni memotong paksi X pada titik 1. Jadi persamaan dia mestilah X sama dengan 1. Okey, ni belum jawapan tau. Yang ni adalah persamaan garis lurus. Kita perlukan ketaksamaan.
Jadi apa yang kamu perlu buat ialah bandingkan kawasan berlorek dengan setiap garis lurus tadi. Okey, kita mulakan dengan yang pertama dulu. Okey, garis lurus warna merah tu, garis lurus yang pertama. Adakah kawasan yang berlorek berada di sebelah atas ataupun bawah garisan? Kalau sebelah bawah, maknanya kita perlu gunakan simbol kurang daripada ataupun lebih kecil daripada. Okey, cek juga garis yang digunakan. Adakah dia guna garis penuh ataupun garis putus-putus? Okey, garis putus-putus. Maksudnya kalau garis putus-putus, tak perlulah bubuh dia punya pangkat dia tu kan. Okey, jawapan yang pertama, Y kurang daripada X tambah 7. Okey, kita bandingkan pula dengan garis lurus yang kedua. Okey, garis lurus warna biru. Okey, tengok cikgu banding. Kawasan yang berlorek tu, adakah dia berada di sebelah atas ataupun sebelah bawah? Okey, sebelah atas. Kalau sebelah atas, kita gunakan simbol lebih besar daripada. Garis lurus yang digunakan adalah garis lurus padu. Jadi, pastikan kamu letak dia punya pangkat dia tu. Ada tanda sama dengan. Okey. Yang ketiga, kita tengok kawasan yang berlorek berada di sebelah kiri garis lurus. Kalau kiri, kita gunakan simbol lebih kecil daripada ataupun kurang daripada. Dan garis yang digunakan adalah garis padu. Kalau garis padu, pastikan ada tanda sama dengan. Okey, jadi jawapannya X lebih kecil atau sama dengan 1. Okey. Senang kan? Mudah-mudah saja kamu dapat 3 markah. Okey, baiklah. Sampai di sini dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat dan dapat membantu semua calon SPM di luar sana. Terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir. Sampai berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.